Peningkatan tahap kesedaran orang ramai tentang hak-hak mereka terhadap kerajaan dan perkhidmatan yang disediakan memaksa perkhidmatan awam untuk mengubah cara bekerja, berfikir dan perlu bertindak dengan lebih agresif. Lantas, ia memerlukan penjawat awal yang sentiasa berpandangan jauh, terbuka, kreatif, inovatif dan sentiasa berani membawa perubahan bagi meningkatkan lagi kualiti sistem penyampaian perkhidmatan yang diberikan. Saya difahamkan bahawa pasukan Inspektorat Star Rating Mampu telah menilai pejabat setiausaha kerajaan negeri pada 14 hingga 17 Disember 2009 dan prestasi yang dicatatkan amat membanggakan. Tahniah saya ucapkan kepada pejabat setiausaha kerajaan negeri kerana berjaya memperolehi 4 bintang, iaitu prestasi yang paling baik sekali. Saya juga difahamkan bahawa hanya terdapat 6 SUK yang memperoleh 4 bintang, iaitu selain daripada Pulau Pinang, Perak, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Saya dimaklumkan bahawa pasukan Inspektorat Star Rating Mampu akan menilai semua pejabat daerah dan tanah tahun depan. Oleh itu, saya harap bahawa DO boleh sama-sama seperti yang ditunjukkan, mencontohi prestasi pejabat setiausaha kerajaan negeri dengan menempa nama untuk negeri Pulau Pinang. Kalau kita boleh pastikan mutu kerja yang baik, kalau kita boleh jaminkan harga itu yang wajar dan munasabah, saya percaya JKR dan JPS akan mencatatkan satu rekod yang tidak pernah dilihat sebelum ini, iaitu di antara agensi yang baik. Dan saya akan mengambil perhatian secara peribadi, mungkin sebagai satu bukti, kita nak lihat projek jalan yang kini berjalan untuk menghubungi Jalan Bagan 29 ke Jalan Siram. Bolehkah ia disiapkan dengan masa yang lebih awal daripada apa yang telah ditetapkan? So, saya rasa itulah cabaran. Dalam majlis pelancaran dinyatakan bahawa kita kalau boleh siap dalam first quarter, pengarah pertama tahun depan. Saya rasa pengarah akan lihat secara peribadi seperti yang saya perhatikan secara peribadi. Untuk JBS, kita harap masalah banjir akan dapat dikurangkan, impaknya dapat dikawal, dan saya rasa prestasinya akan dinilai dan diukur untuk 3 bulan yang akhir tahun ini. Dan saya yakin dengan pengarah yang baru, pengarah yang muda, pengarah yang dinamik, saya ada harapan ini boleh dicapai. Tapi sekiranya kita kerjasama dan mengambil sikap bahawa audit adalah untuk memberikan tunjuk ajar macam mana kita boleh memperbaiki diri. Saya rasa ini adalah akan memperolehi satu hasil yang positif dan membina. Kerana kita hanyalah makhluk insan biasa, kita tentu akan buat kesilapan. Tidak ada mana-mana insan macam mana pandai pun tidak akan buat kesilapan. Pasti akan buat kesilapan kerana kita bukan yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna.
So oleh itu, sekiranya kita menerima hakikat ini, kita pun boleh buat kesilapan. Saya rasa audit bila datang kita anggap sebagai satu tool, satu kelengkapan untuk membolehkan kita memperbaiki diri. Apa-apa teguran kita terima secara membina, dan sekiranya ini betul, saya rasa kita ambil dengan pihak sikap positif. Ini saya rasa akan juga memberikan gambaran baik kepada audit, kerana yang paling tidak diminati oleh audit ialah kalau jabatan tertentu tak mau berikan kerjasama. Lagi tak mau berikan kerjasama, lagi tajam itu teguran. So saya berikan nasihat sebagai seorang accountant, berikanlah kerjasama dengan audit, cuba jawab dengan serta-merta kalau boleh, supaya bila dia buat apa-apa laporan dan rumusan, ini akan diambil kira. Kawan yang benar ialah kawan yang akan memberikan tunjuk ajar tentang kelemahan kita. A true friend will tell us where our faults are. A false friend will only know how to praise us. Remember that. And when we are in trouble, you will not find a false friend around. Only the true friends will stay with you. Sebagai accountant, saya akan lihat dalam 3 aspek. Satu, efficiency. Adakah jabatan itu efisien? Nah, sebelum kita nak cakap sama ada kita efisien, kita mesti faham apakah maksudnya efficiency. Efficiency ialah buat kerja dalam masa yang lebih pendek, tanpa mengorbankan kualiti kerja, ataupun dalam masa yang sama boleh buat kerja yang lebih banyak, itu hasilnya lebih banyak. Apa itu productivity? Productivity ini adalah satu konsep di mana kita boleh menilainya dalam segi kewangan. Kalau kita belanjakan RM1, untuk kerajaan biasanya kalau boleh dapat 40 sen balik atau 50 sen sudah kira baik. Saya rasa ini tidak mencukupi. Kita mesti dapat yang lebih lagi. RM1 kita belanjakan dapat balik 70 sen, 80 sen. Value for money. Tentu ada sedikit wastage, pembaziran. Kita nak kurangkan pembaziran, kalau boleh kita tingkatkan productivity. Itulah outcome based budgeting. Dan di samping itu tentulah kita mesti ada integriti. Kalau tak ada integriti bukan sahaja dalam aspek tak terima, tak makan suap, tak makan duit. Ini hanya salah sebahagian daripada integriti. Integriti bukan setakat tak makan duit. Jangan hanya cakap, oh ada integriti kerana saya tak makan duit. Benar, ini baik, ini penting, tapi ini tak cukup. Yang satu lagi aspek integriti ialah etika kerja. Satu SQK selalu cakap dia buat spot check. Kadang-kadang pengarah pun kena buat spot check. Kalau kita rehat 10 minit minum teh, kadang-kadang orang buat sampai 15-20 minit. So itu pengarah kena buat spot check. Integrity pun memasuki bidang ini. Kerana kita telah membolehkan bajet berdefisit berubah menjadi bajet lebihan. 2008 defisit yang dianggarkan 35 juta, kita catat lebihan bajet yang paling tinggi sebanyak 88 juta. Tahun lepas defisit yang dianggarkan sebanyak 40 juta, kita telah tukar dan berubah menjadi bajet lebihan 77 juta. Sehingga simpanan berkumpul sekarang dalam kedudukan tahap yang paling tinggi dalam sejarah Pulau Pinang, sebanyak 539 juta. Dan ini bukan sahaja dipuji oleh Ketua Audit Negara, laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2008, tetapi juga dipuji oleh Badan Antarabangsa Anti Rasuah Terunggu, Transparency International.